Okey, baik. Okey, baik. Cikgu cetak rompak cikgu dah ada 2. Okey, so kita lihat di sini, okey, ada bangunan-bangunan ini dan kita lihat bagaimana cuaca dia. Walaupun cuaca dia nampak terang tetapi sebenarnya cuaca dia nyaman dan sejuk. Punya ramai orang melawat tempat ini dan ianya dikelilingi oleh kawasan-kawasan bandar. Yes, Pantian. Betul, Pantian kah itu? So Pantian lain. Pantian lain. So ada lain lagi. Okey, ini kawasan bandar dia. Kalau kamu perhatikan, inilah kawasan-kawasan bandarnya yang begitu padat. Dan di atas bukit ini dibina sebagai kata polis. Yes, this is what we call police. Dia itu pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran bagi tamadun Yunani. Ah, okey, polis bukan perleh. Bukan perleh, pandai. Okey. So di sinilah terletaknya tamadun Yunani yang kita telah perhatikan tadi. Okey. Baik. Dan kalau kita lihat di sini, okey, di kiri kanan ini penuh dengan kawasan bandar dan dia berdekatan dengan kawasan laut yang mana berlaku banyak perdagangan. Yes. Okey. So tak apa, tak apa, tak apa. Okey. So di sinilah Athens dan juga tamadun Yunani. So kita kembali kepada nota kita. So kita dah tahu kat manakah tamadun Yunani itu. So tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece tadi dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean dan juga Mediterranean. So cuaca yang sederhana. Kita tengok tadi cuaca dia sederhana menyebabkan orang-orang di sana suka dengan kegiatan di luar rumah. Diorang suka buat kerja, orang kata apa, melepak di luar rumah. Seperti mereka suka berdebat, debate Di perdebatan ni debate. Debate dan juga mereka suka bersukan. Dan kedudukan yang berhampiran dengan laut menyebabkan orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal. Orang-orang yang membawa kapal laut yang memang handal. Dan tamadun Yunani terkenal dengan negara kota ataupun dipanggil polis. Ingat polis tu bermaksud negara kota. Negara kota maksudnya sebuah negara yang ada dikelilingi oleh kota dengan tembok. Dengan tembok. So itu dipanggil negara kota. So ada yang bertanya apa maksud handal? Handal tu maknanya hebat, mahir, expert. Pelayar yang handal maknanya pelayar yang expert. Handal ni maknanya memang kira kata terbaik lah. Contohnya kalau kamu lihat di sekolah kamu ada seorang olahragawan. Maknanya seorang yang suka berlumba lari dan dia selalu menang. Maknanya dia adalah pelari yang handal. Pelari yang hebat. Itu maksud handal. Okey? Baik, bagus soalan tu. Baik, tamadun Yunani terkenal dengan negara kota dan ianya adalah gabungan 3 komponen iaitu dia ada bandar utama, kemudian dia ada bandar kecil dan di dalamnya ada beberapa kampung. Di tengah-tengah polis, maknanya di tengah-tengah kawasan bandar utama tu adanya Akropolis iaitu pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Apa yang dia buat kat situ? Dekat dalam Akropolis inilah mereka selalu berjumpa, berbincang, kemudian diorang membuat persembahan, kemudian mereka menyebarkan idea-idea dan pelajaran. Okey, pusat komuniti tu maknanya pusat masyarakat. Macam dewan masyarakat lah. Macam kita kan, kalau kita ada kenduri, kalau katakan ada keramaian-keramaian, kita akan pergi ke dewan komuniti ataupun dewan serbaguna. Yes. Tapi kalau Athens dulu, dia panggil Akropolis. Iaitu pusat komuniti, orang ramai, penduduk-penduduk boleh akan datang dan duduk di Akropolis itu untuk berbincang, untuk meraihkan sambutan perayaan ke, perkahwinan ke, itu dipanggil Akropolis. Okey, so buat apa kat pusat komuniti? Mereka akan membuat banyak perjumpaan antara masyarakat. So masyarakat, ahli masyarakat berjumpa di pusat komuniti untuk berbincang, untuk berhibur, untuk meraihkan perayaan dan sebagainya. Itu dipanggil pusat komuniti. Macam sekarang kita panggil Dewan Serbaguna,
Kan. Jadi itu kita guna untuk apa? Untuk berjumpa dengan rakan-rakan masyarakat yang lain. Itu dulu dipanggil pusat komuniti. Baik. Kemudian, terdapat juga kawasan lapang yang dikenali sebagai agora. Di sini, mereka akan gunakan sebagai tempat pertemuan dan juga pasar awam. Mereka ada pasar, ada pasar jual beli, kemudian mereka berjumpa, dan kawasan itu adalah kawasan lapang yang dipanggil agora. Ingat nama ni Acropolis Agora. Agora tu apa adalah kawasan lapang, ya, kawasan lapang. Dan di luar kawasan Acropolis pula, di luar kawasan Acropolis terdapat penduduk di kawasan kampung yang menjalankan pertanian dan juga penternakan. Maknanya di sini itulah masyarakat tamadun Greece. Hebat diorang. Hebat. Diorang ada penternakan sendiri, mereka ada pertanian, mereka berjumpa, bermesyuarat. Maknanya hidup diorang macam kira komuniti yang baik lah. Komuniti yang baik. Ahli masyarakat yang baik. Itu tamadun Yunani. Baik. Polis. Polis ialah negara kota, betul? Dan di tamadun Yunani ada lebih daripada satu polis ataupun lebih daripada satu negara kota. Dan pada waktu zaman dulu terdapat 3 polis yang terkenal dalam tamadun Yunani, iaitu ada Athens, kemudian ada Sparta dan juga ada Corinth. Ada 3, Athens, Sparta dan Corinth. So Athens adalah negara kota yang paling ramai penduduk. Athens memang. Manakala Sparta pula adalah negara kota yang paling luas. Paling luas maknanya paling besar lah. Paling luas. Okay. Kemudian dua ciri utama polis ialah penduduknya ramai. Kemudian dia memiliki keluasan wilayah yang luas. So, bagi penduduk Yunani setiap polis, maknanya setiap bandar tu, setiap Athens, Sparta, Corinth itu adalah semua tanah suci kurniaan dewa. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menjaga kepentingannya lah. So itu berkaitan dengan polis ataupun negara kota. Ingat polis bermaksud negara kota. So kita lihat di sini. Mungkin di nota kamu, perkataan di atas tu tak nampak. Kalau kamu dah print, kamu akan lihat, kat atas ni kosong je. Sebenarnya dekat atas itu tertulis peningkatan pemerintahan di Athens. Maknanya peningkatan pemerintahan di Athens. Apakah peningkatan yang berlaku? So kita nak lihat di sini ya. Bagus Janisha. Kalau ada mana-mana perkataan kamu nak highlight, kamu highlightkan supaya kamu lebih faham. Bagus. Itu cara dia. Baik. Peningkatan pemerintahan di Athens. Sistem demokrasi di Athens melalui beberapa tahap perkembangan. Harus diingat, demokrasi yang diamalkan di seluruh dunia, termasuk juga Malaysia, semuanya bermula di Athens. So demokrasi ni bermula di Athens dan ya betul. Demokrasi tu maknanya memilih pemimpin dengan cara mengundi, iaitu pilihan raya. Pilihan raya. Ada sesetengah kerajaan dia tak guna demokrasi tau. Dia guna komunis. Ada juga yang guna sistem raja berkuasa mutlak. Ada yang gunakan sistem republik. Ada yang guna macam-macam sistem. Tapi kebanyakan negara di dunia gunakan demokrasi. Demokrasi ya. Yes. So sebelum sebenarnya sistem ini diasaskan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masihi. Sebenarnya Athens telah melalui pemerintahan bercorak monarki, oligarki, aristokrasi dan juga tirani. Baik. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan
okey, yang mana okey, sistem pemerintahan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Itu demokrasi. Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Ya. Kalau dalam kelas kamu, sama juga. Kadang-kadang cikgu kamu dalam kelas kamu, cikgu kamu kata apa? Okey, kita nak memilih ketua kelas. Okey, nak memilih ketua kelas. So kemudian cikgu kamu kata, okey, kita buat undi. Okey, so semua orang kena tulis nama, siapa yang nak buat undi, siapa yang nak jadi ketua kelas. Semua tulis nama dalam kertas, cikgu kumpulkan. Kemudian cikgu kira. Okey, bila cikgu kira, okey, cikgu tu kira. Okey. Kalau kita lihat di sini, Sulaiman mendapat undian yang paling tinggi, iaitu undian sebanyak 30 orang yang undi dia untuk jadi ketua kelas. Tu Sulaiman, contoh ya. Jadi Sulaiman dengan undi yang tertinggi, Sulaiman jadi ketua kelas. So itu demokrasi. Itu demokrasi. Okey. Baik. Kemudian itu diasaskan oleh Solon. Tapi sebelum demokrasi, dia wujud monarki tau. Monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani. So kalau katakan kamu macam, cikgu saya tak faham lah cikgu apa benda ni. Okey. Mari cikgu tunjukkan dalam bentuk begini. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya pemerintahan Athens bermula dengan monarki. Monarki maknanya sistem beraja. Sistem beraja, iaitu kita boleh kata sistem raja berkuasa mutlak. Yes. Okey, itu bermula monarki. Mula-mula ada sistem raja berkuasa mutlak. Kemudian dia dibantu oleh para pembesar. Kemudian lama kelamaan, raja tidak lagi memiliki kuasa sebab rakyat asyik refer kepada para pembesar atau para menteri. So menteri-menteri inilah yang telah kita kata sebagai menteri-menteri ini telah memerintah negara Athens, maka menteri-menteri itu adalah dipanggil sebagai oligarki. Oligarki ialah sistem pemerintahan melalui kita kata konsul ataupun kita kata sebagai menteri ataupun pembesar. Pembesar. Sistem pemerintahan melalui konsul. Itu oligarki. Baik. Kemudian apabila oligarki ini semakin berkuasa, maknanya menteri-menteri ini semakin berkuasa, semakin ada harta, ada kuasa, ada pangkat, maka oligarki tadi telah sistem pemerintahan itu telah menjadi pemerintahan aristokrasi. Aristokrasi, iaitu sistem pemerintahan oleh konsul yang menjadi golongan bangsawan. Bangsawan. Maknanya dia menjadi golongan bangsawan, maknanya aristokrasi ni iaitu orang-orang yang golongan bangsawan ni of course lah. Yang kaya, yang berpengaruh dan juga berkuasa. So aristokrasi. Itu dipanggil aristokrasi. Baik. Selepas aristokrasi, kalau kita lihat bila aristokrasi ni diorang kaya, diorang berpengaruh, diorang berkuasa. Jadi aristokrasi ni rakyat tak suka. Sebab apa? Diorang je yang kaya. Diorang je yang kaya, tetapi rakyat tetap miskin. Rakyat tetap miskin. Jadi menyebabkan mereka tak puas hati, maka datanglah seorang yang telah menjatuhkan aristokrasi ini. Dia kata aristokrasi ini tak bagus. Kita jatuhkan golongan bangsawan ni semua. Turun aristokrasi ini. Kita nak pemerintahan lain. Pemerintahan apa? Pemerintahan seterusnya ialah tirani, iaitu
pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan. Yang kita kata kejam oleh diktator ataupun seorang penguasa yang kejam oleh seorang diktator. So itu tirani. Okey, baik. Daripada tirani ini kita lihat, dia zalim seperti Firaun, Tapi Firaun tu dia raja. So Firaun tu lebih kepada monarki. Tirani dia memang diktator lah. Dia memang kejam. So tak lama juga. Dia tak lama apabila dia diperintahkan untuk apa? Untuk dia telah digulingkan, tirani ini, diktator ini telah digulingkan, maka barulah masyarakat menukarkan sistem pemerintahan kepada demokrasi. Iaitu sistem pemerintahan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin. So itu dipanggil Macam pilihan raya. Yes. Sebenarnya macam kita kan. Macam mana kita pilih pemimpin? Kita memilih pemimpin melalui pilihan raya. So diberikan kertas, so ada orang tu gambar ni. Pilihlah mana nak jadi pemimpin. Siapa yang kamu pilih untuk pemimpin? So kamu akan pangkah. So itu pilihan raya. Ya, betul. So bermulanya benda-benda ni, dia ikut turutan, iaitu di Athens bermula dengan monarki, kemudian pergi ke oligarki, dan daripada oligarki bertukar kepada aristokrasi, dari aristokrasi pergi ke tirani, dan daripada tirani barulah ke demokrasi. Ya, kalau nak salin silakan nak salin. Cikgu, sekejap saya nak tulis. Sila. Tak apa. Ini nota yang penting. Sebab apa? Sebab bab yang ke-6 tentang Yunani selalu keluar dalam peperiksaan. Dan mungkin cikgu kamu pun minta buat nota. So mana nota dia? Inilah dia. Nota dia. Okey. Cikgu tunggu sekejap, saya nak screenshot. Sila. Okey, baik. Ada lagi ke lain daripada tirani, demokrasi dan lain-lain? Okey. Selain daripada tirani, demokrasi, ada lagi. Iaitu ada fasism. Kemudian ada nazism. Kemudian ada komunism. Ada sistem komunis, ada sistem fasis, ada sistem Nazi. Kemudian ada sistem sosialis. Banyak. Dalam dunia ni memang banyak. Anarki, anarki pun ada. Tapi anarki lebih kepada rebel lah sebenarnya. Dia rebel. Tapi tak pernah jadi sebuah kerajaan. Yang selalu jadi sebuah kerajaan, ialah iaitu demokrasi, kemudian komunis, kemudian monarki. Itu yang selalu banyak. Yes, republik pun ada. Capitalism. Capitalism is not a sistem pemerintahan, because capitalism is more to kita kata sebagai is a way of to gain profit. In business they call it capitalism. Capitalism, yes, which is to gain more and more money, to gain profit. So itu capitalism. So capitalism is not the way of to kita kata pemerintahan. No, it's not the way of pemerintahan lah. Yang ini yes, sistem pemerintahan. Okay, baik. So kita teruskan lagi. Okay, dah habis Okay, kejap. Silakan. Nak ambil sila. Bila cikgu speaking. Kenapa bila cikgu speaking? Okay. Baik. Di sini mungkin ramai yang bertanya tentang selalu bertanya tentang kelas kita habis pukul berapa ya. Okey. Harus diingat bahawa kelas kita, kelas sejarah always 1 jam 30 minit. Okay, 1 hour and 30 minutes. Tetapi kalau kelas geografi kita hanya 1 hour only. Okay, jadi itu yang kamu kena fahami ya. So itulah yang berlaku. Alright. So kita telah bincangkan tentang perubahan-perubahan sistem pemerintahan di Athens. Okay. So kita nak teruskan lagi, okay, dengan
Seterusnya iaitu bahagian nota ini, okey, demokrasi di atas. Okey, kita dah bincangkan tentang monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani. So, sistem demokrasi yang diamalkan di Athens adalah demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung, cikgu? Apa dikatakan demokrasi langsung ni ialah bermaksud every citizen of Athens ini akan terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan, debate, bagi menentukan sesuatu dasar atau peraturan yang berkaitan dengan Athens, sama ada hal ehwal ekonomi, sosial dan politik. Sebab apa? Sebab bilangan penduduk dia tak ramai. Athens ni sebenarnya lebih kurang penduduk dia dalam 20,000, dalam lebih kurang 40,000. 40,000 orang penduduk ni sebenarnya lebih kurang sama macam Shah Alam je. Macam Shah Alam je. 40,000 macam Shah Alam je. Kemudian bila 40,000 tu dibahagi dua, kaum lelaki dengan kaum perempuan. Mungkin yang lelaki cuma ada 20,000 je. Kita bagi separuh-separuh 20,000 lelaki, 20,000 perempuan. Kemudian pemerintahan di Athens hanya mementingkan lelaki. Hanya lelaki boleh jadi pemimpin, perempuan tak boleh. So 20,000 situ. Daripada 20,000 kat situ pula, dia akan pilih golongan yang muda. Yang muda maknanya yang atas daripada remaja, remaja sampailah umur, katakan dalam umur 50. So katakan kat situ ada lebih kurang 5,000 orang. So 5,000 orang itu sajalah yang akan masuk dalam Dewan Perhimpunan untuk mereka berbincang. 5,000 orang. Kalau kita katakan dalam stadium kan, kalau buat dalam stadium 5,000 orang tu muat je. So mereka boleh berbincang dalam stadium tu. Nampak tak? So itu demokrasi langsung. Kalau rakyat Malaysia tak boleh buat. Betul. Tapi kalau Malaysia tak boleh buat. Sebab Malaysia penduduk 34 juta. 34 juta Kalau semua lelaki, katakan lelaki tu adalah separuh. Kaum lelaki di Malaysia adalah separuh, iaitu 15 juta. Katakan 15 juta tu pula 34. Katakan 15 juta tu pula kita buang separuh lagi untuk buang kanak-kanak dan juga orang tua-tua, tinggallah orang dewasa. Katakan di situ ada berapa juta lagi? Situ katakan ada 7 juta. Takkan 7 juta nak masuk dalam parlimen? Pecahlah parlimen Malaysia. Kan? Jadi sebab tu Malaysia tak buat demokrasi langsung. No. Maknanya Malaysia buat demokrasi secara pilihan raya. Hanya pemimpin-pemimpin yang dipilih saja pergi ke parlimen untuk bersidang. Kalau semua rakyat masuk parlimen bersidang, pecah parlimen tu nanti. Kan? So itulah yang berlaku. Baik. So tadi Solon Solon yang mengasaskan demokrasi. Kemudian pada zaman pemerintahan Pericles, penekanan diberikan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Maknanya zaman pemerintahan Pericles, kuasa rakyat menentukan pemimpin-pemimpin. Dan kemudian demokrasi menjadi lemah dan terhapus pada zaman Raja Philip yang menguasai Yunani. Dan Raja Philip ni siapa? Raja Philip ni adalah raja daripada Macedonia. Kerajaan Macedonia, dan Raja Philip adalah bapa kepada Alexander the Great. Pernah dengar Alexander the Great? Raja Philip ini bapa dia. Yes, Raja Philip ni bapa kepada Alexander the Great. So itulah cerita sedikit tentang peningkatan pemerintahan di Athens. So antara yang kamu kena ingat Solon, Pericles, dan juga monarki, oligarki, aristokrasi dan tirani. Baik. Apakah ciri-ciri demokrasi di Athens? Di Athens, semua para pemimpin akan berkumpul di Dewan Perhimpunan kat sini, Dewan Perhimpunan, dan juga dalam Dewan Perhimpunan ada majlis, ada magistrat dan ada juri. Baik. Kita lihat dulu Dewan Perhimpunan ni untuk apa? Baik. Dewan Perhimpunan sebenarnya adalah iaitu satu dewan yang mana ada anggota ataupun ahli-ahli dia. Mana penutup mata cikgu? Inilah. Baik.
Anggotanya terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens. Ingat semua warga lelaki Athens saja yang boleh masuk, dan setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun dia punya jawatan, dan bersidang. Bersidang ni maksudnya bermesyuarat. Diorang bermesyuarat 3 kali sebulan. Dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Bayangkanlah kalau semua warga negara menghadiri perhimpunan, maknanya penduduk Athens tak ramai lah. Baik. Kenapa banyak pemimpin lelaki je? Okey, bagus soalan itu. Okey, sebenarnya Tuhan telah menciptakan lelaki dan perempuan kerana fungsi yang memang berbeza. Lelaki dicipta untuk menjadi pemimpin. Memang itu sifat Tuhan, ciptakan lelaki untuk memimpin. Dan Tuhan menciptakan wanita atau perempuan untuk membantu lelaki dalam memimpin. Itu memang. Kena terima hakikat tu. Ya, betul. Sebab ada yang tanya kenapa banyak pemimpin lelaki. Yes, okay. Bolehkah perempuan nak jadi pemimpin? Okey, sebenarnya boleh, tetapi untuk tempoh yang tidak lama. Okey, dan juga sebaik-baiknya, sebaik-baiknya ianya boleh jadi, tetapi akan berlaku sedikit masalah nanti. Sebab orang perempuan ini biasanya dia ada banyak kekangan, seperti menjaga keluarga, okey, menjaga anak-anak. Jadi itu memang tanggungjawab utama. Ada banyak negara pemimpin dia perempuan. Contohnya England. Okey, kalau kita lihat United Kingdom, dia diketuai oleh Queen Elizabeth. Queen Elizabeth kan. Iaitu itu adalah wanita. Jadi memang ada. Cuma sebaik-baiknya tak perlulah, sebab nanti akan mengganggu kehidupan dia. Cakap depan perempuan nanti kena kecam. Tak. Bukan. This is the fact. This is the fact lah. Cikgu tak cakap perempuan tak boleh jadi pemimpin. Tak. Tetapi sebaik-baiknya berikanlah kepimpinan itu kepada lelaki. Bukan tak boleh, susah sikit lah. Yes, betul. Leader. Pemimpin dalam BI apa? Leader. Okey. Apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Dewan Perhimpunan, fungsi dia adalah untuk melantik ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Maknanya melantik ahli majlis. Tadi kita ada lihat, iaitu majlis, yang ini majlis, magistrat dan juga juri. So ahli Dewan Perhimpunan akan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi ahli majlis. Dewan Perhimpunan menggubal undang-undang. Maknanya menggubal undang-undang means membuat undang-undang. To create the law. Bagi memastikan keadilan. Kemudian juga membuat deklarasi peperangan bagi mempertahankan kedaulatan Athens. Dewan Perhimpunan ini dia boleh declare tau. This year kita akan declare war to Sparta. So kita akan Athens akan menyerang Sparta. So di mana dia buat declaration itu? Iaitu di Dewan Perhimpunan. Nampak tak? Dia boleh berperang tau. Sebab Athens, Sparta memang selalu berperang. Baik. Ada yang masih lagi ragu-ragu. Cikgu, kenapa perempuan tak boleh jadi pemimpin? Perempuan berani juga apa semua. I don't say perempuan weak. Cikgu tak kata perempuan tu lemah. Tetapi lelaki memang telah dilahirkan oleh Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan to lead the family, to lead the world, to lead the country, memang macam tu. And apakah fungsi wanita? The woman, you need to assist ataupun to help husband mereka. If let's say husband mereka adalah prime minister, so dia kena lead. Yes, betul Sulaiman. So setiap lelaki dan wanita ada dia punya kehebatan masing-masing lah. Baik.
So selain daripada itu, fungsi Dewan Perhimpunan juga adalah membuat perjanjian dengan negara lain. Okey, bagi melicinkan hubungan antarabangsa, kemudian bincangkan hal keuangan dan cukai-cukai, okey. Dan juga menerima duta dari negara asing bagi mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Yes. So kalau kamu nak ingat fungsi Dewan Perhimpunan, mungkin boleh ambil berperanan melantik ahli majlis, menggubal undang-undang, untuk membuat deklarasi peperangan dan membincangkan hal keuangan. Duta tu apa? Duta tu sebenarnya ambassador. Okay, ambassador daripada negara lain. Ya, wajib. Untuk ahli-ahli majlis, wajib. So Alia tanya, kalau husband dia meninggal dunia, isteri dia jadi pemimpin ke? Yes. Tak. Jawatan Perdana Menteri itu akan diberikan kepada orang lain lah. Dia tak akan beri kepada isteri. Okay. Baik. Majlis. Majlis merupakan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan. Okey, kamu boleh highlightkan majlis adalah untuk urusan pemerintahan dan pentadbiran. Dan ianya juga dikenali sebagai Majlis 500. Kerana apa? Kerana apa 500? Boleh highlightkan 500 Kenapa 500? Kerana ahlinya terdiri daripada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun. Dan ahli-ahli majlis dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Ahli 500 inilah yang kemudian akan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa ataupun peritani yang setiap anggotanya dianggotai oleh 50 orang. Mereka akan menjalankan jawatan kuasa masing-masing. Dia ada jawatan kuasa apa tahu? Jawatan kuasa untuk keuangan, jawatan kuasa untuk keselamatan, jawatan kuasa untuk belia dan sukan, jawatan kuasa untuk kebajikan. So dia ada banyak jawatan kuasa. So itulah fungsi majlis. Ini untuk apa tahu? To manage the country ni. Bukan senang untuk manage country ni. Kemudian fungsi majlis untuk melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. So ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan dan kuasa majlis tidak akan mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Maknanya dalam keempat-empat ni, kalau kita lihat yang tadi ada 4 tadi kan, iaitu ni kan Dewan Perhimpunan, majlis, magistrate, juri. Apa juga keputusan daripada majlis ini, okey, dia tidak akan melampaui Dewan Perhimpunan. Maknanya Dewan Perhimpunan akan lebih berkuasa berbanding majlis, berbanding magistrate, berbanding juri. Semua kena ikut Dewan Perhimpunan. Jadi itu perbezaan Dewan Perhimpunan dengan majlis. Alright. Kemudian kita lihat pula daripada satu sudut yang lain, iaitu magistrate. Magistrate ni samalah dengan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran hari ini. Magistrate ni apa tahu? Sebenarnya magistrate itu apa tahu? Kaki tangan awam. The government servant yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan kan, kat kementerian-kementerian, contohnya macam doktor-doktor, para pemimpin, menteri-menteri, itu semua adalah magistrate. So dialah yang buat, yang melaksanakan segala dasar, segala peraturan yang telah ditetapkan, diorang yang buat. Dan dia keanggotaan dia dianggotai oleh 6,000 orang ahli, dan sebanyak 200 hingga 500 orang merupakan hakim dan 10 orang general tentera menganggotai badan ini. So ini adalah kita kata sebagai kaki tangan awam. Magistrate adalah kaki tangan awam. Kita kata sebagai kaki tangan awam yang bekerja. Okey, sebab kalau yang 10 general tentera tu, iaitu berkaitan dengan apa tahu? Berkaitan dengan jabatan ketenteraan, mungkin Kementerian Pertahanan. Jadi kenalah ada 10 orang general. Okey, baik. Bagus Zahra Syazmin. Dia kata apa perbezaan majlis dan magistrate. Okey, senang cerita macam ni. Cikgu bagi tahu Okey. Majlis ni sebenarnya kalau kita ikutkan, majlis ni adalah kita kata sebagai apa tahu? Sama macam zaman sekarang ini seperti menteri. Okey, coba sekejap cikgu warnakan. Iaitu sama sebenarnya seperti para menteri.
Menteri kita. Kita ada banyak menteri kan? Iaitu Menteri Kesihatan, Menteri Menteri Pelajaran, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Menteri Pengangkutan. So majlis ni dia menteri-menteri. Semua orang dan 500 orang ni, 500 orang ini adalah menteri-menteri. Dia menteri. Dia akan mengetuai kementerian-kementerian dia dan mengetuai jabatan-jabatan dia. Manakala kalau magistrat ini pula, magistrat ni adalah kaki tangan awam, iaitu iaitu pekerja-pekerja ataupun pekerja-pekerja kerajaan. Pekerja-pekerja kerajaan. Jadi pekerja kerajaan ada yang kerja dalam Kementerian Pertanian, ada yang bekerja dalam Kementerian Pelajaran, ada yang bekerja dalam Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengangkutan. So, para pekerja itu dikatakan sebagai magistrat. Itu dipanggil magistrat. Itu beza antara majlis dan magistrat. So, majlis melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Okey, dan mengendalikan jabatan kerajaan. Tapi kalau magistrat, dia badan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Segala dasar, segala perkara tu dia orang yang buat. Bukan dia orang buat dasar, dia orang yang jalankan. Contohnya macam kalau katakan majlis tu, okey, kamu mungkin kenal, mungkin saya ingatlah Dr. Nur Hisham. Ingat Dr. Nur Hisham, iaitu yang selalu keluar kat TV tentang COVID, dia umumkan COVID yang pakai mask semua tu kan. Okey. So itu Dr. Nur Hisham itu dikatakan sebagai majlis. Dia menteri-menteri. Dan Dr. Muhammad Razi Jidin, iaitu Dr. Muhammad Razi Jidin kan dia menteri, ya betul. Yang menteri pelajaran. Okey, menteri kanan pelajaran yang selalu cerita pasal sekolah akan PDPR selama 2 minggu, kemudian sekolah akan dibuka pada sekian-sekian hari bulan. So menteri itu Razi Jidin itu adalah majlis. Manakala magistrat ini adalah siapa? Magistrat inilah guru-guru sekolah. Kemudian doktor-doktor di hospital. Itulah dia magistrat. Nampak tak beza dia? Yang satu kelompok ni majlis ialah para pemimpin. Yang magistrat ialah para pekerja. Boleh faham Zahra? Itu perbezaan antara majlis dan magistrat. Boleh Zahra magistrat ni kira lagi bawah lah daripada majlis. Yes, lagi bawah. Okay. So, nampak tak? Fungsi magistrat, mereka adalah kaki tangan kerajaan. You see? Mereka adalah kaki tangan kerajaan. Majlis tu sebagai head lah. Yes. Head of the kata-kata head of the department. Head of department. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Okay. Magistrat juga melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh majlis. Kemudian mengurus hal ehwal pendidikan, percukaian dan juga sebagainya. Itu maknanya itu fungsi magistrat. Baik. Kemudian juri. Dia yang ketiga iaitu kita tahu iaitu kita ada majlis, magistrat dan juri. Juri itu apa cikgu? Juri adalah badan yang bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Yes, berkaitan dengan kita kata sebagai bukan judge tapi juri. Juri ni dianggotai oleh 101 hingga 1001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan. Juri ni macam ni. Kamu tahu tak? Bila kalau katakan dalam satu mahkamah, dalam satu mahkamah ataupun court, katakan ada satu kes. Let's say lah, katakan kesnya ialah Amar telah mencuri kamera. Amar Qawi mencuri kamera. Contoh Amar mencuri kamera, dia ditangkap. So bila dia ditangkap, dia dibawa ke mahkamah. So Amar dikatakan, kamu ni adalah dihukum bersalah. Adakah kamu
kamu setuju, kamu mengaku kamu bersalah. So Amar kata, ya saya mengaku bersalah. Mohon maaflah, saya pertama kali buat, rupa-rupanya saya ingatkan mencuri, lepas rupanya saya mencuri kantoi. So minta maaf. Okey, saya telah kantoi kat sini. Kan? Jadi hakim akan tanya pada juri. Ada ramai orang kiri kanan yang duduk kat tepi tau. So ramai orang kiri kanan, sini ada 20 orang, sini ada 20 orang. Semua kan okey, hakim akan tanya. Okey juri. So juri macam mana keputusan? Juri macam mana keputusan? Nak ampunkan dia si Amar ni ke ataupun nak hukum si Amar ni ke? Tanya pada juri. So juri pun okey. Juri pun bincang. Macam mana Macam mana? Okey. So diorang pun tulis. Okey, diorang pun tulis keputusan mereka bagi kepada hakim. Hakim pun cakap, "Oh, juri telah putuskan Amar, okey, walaupun kamu minta maaf, kamu tetap akan dihukum. Iaitu kamu akan dihukum geletek tapak kaki selama 5 hari." Kamu pun, "Oh, cikgu, hukuman. Oh, itulah hukuman yang paling kejam. Oh, tidak." Cikgu jangan Begitulah. cikgu. Kalau kat Okey. perut tak apa cikgu. Dia dekat kaki. Kat kaki. Ui, geletek tapak kaki sampai 5 hari. Itu Kalau kawan saya ni memang tak Boleh apalah sebab matilah gelak panjang-panjang macam tu. betul. cikgu. Betul. Kalau Ada daripada seorang tak kalau tahu dia geletek, masalah jenis. Kawan Lagi- saya dia geletek kat mana-mana je dia tak gelak pun. Dia tak rasa geletek. so Cikgu kalau geletek kat rusuk. Dekat macam kalau rusuk. katakan ianya apa tahu? Saya Kena tampar potong kawan kaki. saya pun dia dah geli dah. Kalau lebih baik potong kaki lah daripada kena geletek. Geletek pakai bulu ayam pula tu. Lepas tu 5 hari boleh mati cikgu. Belum Lima hari bulu boleh ayam mati. yang mana Itu lagi cikgu? teruk Bulu daripada ayam- potong kaki, Bulu cikgu. ayam yang mana? Bulu ayam dari ayam ke bulu ayam yang boleh nak bersih? Bulu ayam yang daripada ayam tu lah. Gosok kat tapak kaki. Uish, kejam. Tu kejam. Sangat kejam. Kejam. Okey, baik. So itulah kekejaman. Sebab orang gelap lepas tu tak boleh sedut oksigen. Itulah pasal. Non-stop lah tu. Jadi, kesian Amar. Sorry Amar kami tak dapat membela kamu. Juri-juri telah membuat keputusan. Kamu dihukum geletek tapak kaki sampai 5 hari. Okey. Harap-harap kami doakan kamu hiduplah lepas 5 hari tu. Okey, baik. Okey. Contoh. Okey. So, fungsi juri non-stop. Okey. Juri menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Pemutus tu maknanya dialah yang beri keputusan. So, para pesalah akan merayu terus kepada warga negara dan kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Ya, sebab juri ni mewakili rakyat. Juri mewakili rakyat dan warga negara. Sebab tu kena tanya pada juri. Itu pemerintahan dia orang dulu tahu. Hebat dia orang ni sebenarnya. So itulah fungsi juri. So ingat dalam Dewan Perhimpunan ada 3. Majlis, kemudian magistrate dan juga ada juri. Baik. Kemudian kita lihat yang terakhir iaitu pemerintahan dan pentadbiran di Sparta. Okey, satu lagi negara kota. Tadi tu semua di Athens. So ada satu lagi di Sparta, negara kota Sparta. So di Sparta kalau kita lihat terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan seorang daripada raja tu bertindak kejam. Dia kena ada 2 orang raja. Dan kedua-dua raja datang daripada keluarga Eurypontes dan juga Aegeas. Yang ini tak perlu ingat. Namun begitu urusan pentadbiran raja dibantu oleh sebuah dewan perhimpunan dan majlis, kaum wanita sama je macam kat Athens di Sparta tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Dan Sparta uniknya apa tahu? Mementingkan disiplin ketenteraan. Kanak-kanak seawal usia 7 tahun dan kaum wanita akan dilatih menjadi anggota tentera. Sama je macam kita sekarang. Macam korang semua dah umur 13 tahun. Korang selalu tak dilatih sebagai ahli tentera. Dilatih kan? Betul tak? Korang semua telah dilatihkan sebagai anggota tentera. Iya, yang korang main PUBG, ML kan? Tu semua adalah latihan ketenteraan. Sniper,
kemudian main Oh, betul. beramai-ramai, serangan ambush. Okey. Okey. Betul Zahra. Cikgu pun tak main kan. Cikgu tak main game. Sorry lah. Cikgu main yang ini. Nampak ni? Tu. Tu. Kan. COD semua kan korang. Cikgu tak. Cikgu main yang ini je lah yang ada ni. Iaitu apa? Cikgu main gitar je lah. Macam tu. Baik. So, cikgu memang main gitar. Cikgu main gitar, cikgu main drum. Okey. Wait, kaum wanita. Okey, turut menjalani, kaum wanita di Sparta menjalani latihan fizikal. Dan diajar berlari. Berlari pun nak ajar ke? Okeylah, bolehlah. Bertinju, boxing. Menari, dan menyanyi berlari di hadapan. Okey, dan menyanyi di khalayak ramai. Siapa yang boleh nyanyi kat sini? Ada tak yang boleh menyanyi kat sini? Saya. Ya, cikgu. Suara Tak, saya cikgu. mungkin macam katak, tapi bila saya Okey. nyanyi Saya depan boleh. kawan saya, auto Okey, tak tertidur apalah. dorang. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey. Kenapa tentera perlu menari? Boxing. Bertinju tu boxing. Okey. Baik. Kaum wanita di Sparta tidak terkecuali daripada tugas mempertahankan negara. So, Sparta ni lebih kepada aspek disiplin dan taat setia kepada negara kota. Ini menjadi asas perkembangan Sparta. So, ada yang tanya, bertinju tu apa? Bertinju tu boxing. Boxing. Bertinju. Saya tahu sebab saya hafal dah. Okay. Bertinju tu boxing sebenarnya. Okay. So, yes. So dengan itu kalau kita lihat dengan pemerintahan dan pentadbiran di Sparta, dengan adanya Dewan Perhimpunan, majlis, magistrate, juri, dan juga kita tahu bahawa berkaitan dengan demokrasi, apa itu demokrasi, siapa yang cipta demokrasi, iaitu Solon dan juga Pericles dan sebagainya, maka kita telah berjaya menamatkan 6.1 iaitu berkaitan dengan tamadun Yunani. So, ada sebarang soalan nak tanya? Silakan kalau nak tanya apa-apa berkaitan dengan soalan. Pasta tu apa? Apa dia? Tetapi pasta? Macam mana? Ada kuis tak? Tak, soalan tadi. Ada soalan tadi apa? Apa ringgit pasta? Ringgit pasta? Kat mana ringgit pasta kamu jumpa tu? Tahu dia. Apa tu? Okey, so kita lihat kat sini. Amal bahaya tu engkau terbakar kau. Okay. Amal berapi. Okey, baik. So bila kita nak buat kuis pasta lah apalah, that boy is on fire. Okey, baik. Jangan api confirm. Oh, begitu. Okey. So jangan risau. Okey, di sini cikgu ingin memberitahu kamu bahawa sebarang quizzes ataupun sebarang juga quiz di Google Form atau soalan-soalan tu semua bergantung kepada keperluan. Dia tidak diwajibkan. Kena ingat jadi kalau kita ada masa, kita boleh buat. Kalau tak ada masa, mungkin kita boleh buat pada hari yang seterusnya. Jadi janganlah kamu rasa macam perlunya buat. Tidak. Dia hanyalah jika perlu. So jika tak perlu, tak adalah. Janganlah korang beria-ia sangat. Relax. Takkan lari gunung dikejar. Takkan lari gunung dikejar. Baik. So kamu semua nak apa? Nak quizzes ke? Nak latihan apa ke sebenarnya ni? Quizzes lah. Sebab? Kenapa dengan quizzes? Sebab ianya lebih menarik ke? Penuh. Kalau Google Form, aduh. Aduh. Kalau Google Form, aduh. Okey, baik. Hari ini kita akan cuba untuk lawan daripada kebiasaan. Iaitu lawan daripada kebiasaan adalah cikgu nak kamu, tidak.
Okey, sebenarnya kamu perlu jawab dalam bentuk ini. So sila klik pada link yang cikgu berikan ini ya. Yes, sila klik pada link ini. Okey, tuliskan nama dan tuliskan juga nama sekolah dan kamu boleh jawab soalan-soalan itu. Oleh kerana quizzes, okey, kebiasaannya quizzes adalah dalam bentuk yang ada lagu semua, maka dalam Google Form tak ada lagu, tapi dalam Google Form ada live band. Okey. Okey. Baik. Okey, sambil kamu berjawab, cikgu akan iringi kamu semua dengan satu lagu. Boleh? Okey, silakan buat. Saya akan vibe sambil buat quiz. Kan, Alright. Ya. Okey. Boleh mula. Apa dia? Apa Aisyah Kimi? Tak cikgu, saya takut kan cikgu nyanyi semua kelas senyap kan tiba-tiba sebab semua tidur. Tertidur. Tak apalah kan. Jawab je yang cikgu Suara tahu kamu cikgu semua mesti. terlalu sedap cikgu.